Boleh lihat terus pada muka surat 21. Qudratun lawannya ajzun. Qudratun lawannya ajzun. Qudratun artinya Allah itu maha berkuasa. Lawannya ajzun, Allah itu lemah. Okey, boleh tulis maksud. Iradatun lawannya karahatun. Iradatun berarti berkehendak. Okey, lawannya karahatun. Maksudnya terpaksa. Okey, berkehendak lawannya terpaksa. Seterusnya ilmun lawannya jahlun. Ilmun artinya mengetahui. Lawan bagi mengetahui adalah bodoh ataupun tidak mengetahui. Okey. Seterusnya hayatun lawannya mautun. Hayatun lawannya mautun. Hayatun artinya hidup. Mautun artinya mati. Okey. Seterusnya. Okey, lihat pada muka surat 22. Sam'un lawannya summun. Sam'un artinya mendengar. Lawan kepada mendengar adalah pekak. Pekak ataupun tuli. Okey. Seterusnya basarun lawannya umyun. Basarun artinya melihat. Lawannya adalah buta ataupun tidak boleh melihat. Seterusnya kalamun lawannya bukmun. Kalamun artinya berkata-kata. Lawan kepada berkata-kata adalah bisu. Okey, semua boleh tulis maksud Ustazah bagi tadi pada setiap perkataan. Okey, tuliskan maksud dia. Okey, seterusnya buka muka surat. Surat berapa ni? Muka surat 23. Okey. Qudratun artinya berkuasa, lawan ajizun artinya lemah. Wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat qudratun. Okey, apa itu qudratun? Iaitu sifat yang mawjud ataupun ada. Qadimun, tiada permulaan. Maksudnya Allah itu tiada permulaan. Tak ada siapa yang melahirkan dia ataupun dia tidak melahirkan sesiapa. Dia itu bersifat sedia ada. Yang ketiga, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allah itu tidak bergantung kepada sesiapa, hanya berdiri pada zatnya tersendiri. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa dan tidak ada yang dapat mengatasinya. Tak ada siapa yang boleh mengatasi kekuasaan Allah. Okey, sehebat mana pun manusia, sehebat mana pun makhluk Allah, tak ada siapa yang boleh mengatasi kuasa Allah. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa selama-lamanya. Okey, dalil nakli. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Okey, maksudnya sesungguhnya Allah itu amat berkuasa atas setiap-tiap sesuatu. Okey. Muka surat 24. Surat 24. Mustahil Allah itu bersifat ajzun. Arti ajzun ialah lemah. Mustahil bagi Allah itu bersifat lemah, kerana sifat lemah itu bermaksud sifat kekurangan. Sesungguhnya Allah itu tidak boleh ada kekurangan kerana Allah itu maha sempurna. Okey. Dalil nakli, wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Dan sudah tetap bahawa kekuasaan Allah tidak dapat dilemahkan ataupun dihalangi oleh sesuatu pun, sama ada di langit ataupun di bumi. Sesungguhnya ia adalah amat mengetahui lagi amat berkuasa. Okey, surat 25. Iradatun artinya berkehendak.
Lawan bagi iradatun adalah karahatun, iaitu terpaksa. Wajib bagi Allah itu bersifat iradah, iaitu sifat yang mawjud, qadim dan berdiri pada zat Allah. Allah itu maha berkuasa menentukan sesuatu sama ada hendak menjadikannya ataupun tak hendak. Kehendak Allah itu mengatasi kehendak makhluk. Berkehendak juga adalah sifat kesempurnaan bagi Allah. Okay. Kehendak Allah itu mengatasi kehendak makhluk. Okay. Maksudnya apa yang Allah nak buat pasti akan terjadi. Apa yang Allah nak jadi pasti akan berlaku. Ataupun Allah tak nak buat perkara itu, perkara itu tidak mungkin akan berlaku. Okey, dalil nakil ini awak boleh baca sendiri. Seterusnya muka surat 26. Okey, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat karahah. Okey, lawan tadi bagi sifat iradah adalah karahah. Arti karahah ialah terpaksa. Kalau tadi Allah itu berkehendak, suka hati Allah, Allah nak apa, Allah nak minta apa, Allah nak jadikan apa. Kalau karahah di sini bermaksud terpaksa. Allah itu tidak mungkin dipaksa oleh sesiapa kerana dialah yang paling berkuasa. Okey, seterusnya kita laju sikit. Ilmun artinya mengetahui, lawannya jahlun artinya dungu. Okey, dungu ataupun bodoh. Okey, ilmu Allah itu meliputi setiap sesuatu. Allah mengetahui sama ada yang wajib seperti Allah, tahu zatnya sendiri. Yang mustahil seperti Allah, tahu dia tidak diperanakkan. Yang harus seperti Allah, tahu apa yang dijadikan. Ilmu Allah itu tidak didahului jahil. Allah itu memang sedia ada tahu, dan Allah itu bukannya tahu, dia tahu perkara itu disebabkan dia tak tahu perkara yang lalu. Kalau manusia, kita berasal daripada bodoh ataupun kita tak tahu, tapi bila kita belajar, kita tahu. Kalau ilmu Allah ini, Allah itu memang sedia ada tahu dan arif. Dia tidak didahului dengan jahil ataupun tidak tahu. Okey. Seterusnya, erti jahil ialah dungu. Okey, boleh tengok dalil ni sama-sama. Okey, maksudnya pengetahuan mengenainya ada di sisi Tuhanku. Tertulis di dalam sebuah kitab, Tuhanku tidak pernah keliru dan ia juga tidak pernah lupa. Okey, Allah itu tidak pernah keliru dan Allah juga tidak pernah lupa. Okey, seterusnya. Hayatun artinya hidup, lawannya mati. Okey, wajib bagi Allah bersifat hayatun. Hidup Allah tiada dengan roh dan kekal selama-lamanya. Hidup adalah menjadi syarat wujudnya sifat-sifat lain. Kalau Allah tidak hidup, maka adakah boleh wujudnya perkara-perkara lain? Syarat bagi wujud perkara lain adalah mesti hidup. Manakala perbezaan hidup antara Allah dengan makhluk adalah berbeza. Hidup Allah bukanlah dengan roh. Kalau manusia, kalau tak ada roh, kita tak boleh hidup. Kalau Allah, memang sifatnya kekal selama-lamanya dan dia sedia ada dan tidak dihidupkan oleh sesiapa. Mautun lawan bagi hayyun. Seterusnya, sam'un artinya mendengar. Okay, Allah mendengar segala sesuatu tanpa melalui telinga, kerana telinga ini adalah sifat makhluk. Allah itu kita tidak boleh membayangkan fizikalnya. Hanya perlu kita percaya bahawa Allah itu maha mendengar, tapi kita tak boleh membayangkan bagaimanakah cara pendengaran tu. Kerana Allah itu mendengar tanpa halangan atau batasan. Allah itu mendengar sesuatu sama ada perkara itu bersuara ataupun tidak bersuara. Okey, mustahil bagi sifat sumun. Mustahil bagi Allah bersifat sumun. Sumun ini lawan kepada sam'un tadi. Pekak. Okey, seterusnya. Basarun artinya melihat, lawannya umun artinya buta. Okey, basarun.
Allah itu melihat tanpa perantaraan mata. Kalau manusia memerlukan mata, begitu juga dengan haiwan. Okey. Allah melihat tanpa halangan atau batasan. Melihat sama ada ketika terang ataupun gelap. Okey. Ini bermaksud tiada batasan ataupun halangan yang boleh menghalang Allah daripada melihat. Okey. Kerana penglihatan manusia tidak sama dengan penglihatan Allah. Okey, umyun lawan kepada basarun, iaitu buta. Okey, seterusnya muka surat 36, kalamun artinya berkata-kata ataupun lawannya bukmun artinya bisu. Allah itu berkata-kata tanpa bersuara. Allah itu berkata-kata tanpa perantaraan mulut dan lidah. Mulut dan lidah ini adalah sifat manusia. Mustahil bagi Allah itu sama dengan manusia. Kalau Allah itu sama dengan manusia, maksudnya Allah itu makhluk. So kita tak boleh samakan sifat berkata-kata Allah dengan sifat berkata-kata manusia. Berkata-kata Allah di sini bermaksud Al-Quran adalah kalam Allah, ataupun kata-kata daripada Allah adalah melalui Al-Quran. Seterusnya, lawan bagi kalamun adalah bukmun ataupun bisu. Okey, Alhamdulillah, setakat ini sahaja pembelajaran. Untuk yang seterusnya, Ustazah harap awak boleh join live class bersama Ustazah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.